Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah Pak Acu dah cerita macam-macam tentang batu punca dia macam mana minyak tu bergerak, dan kemudian macam mana minyak tu terperangkap, dan macam mana sifat-sifat batu yang jadi dia menjadi tangki ataupun sebagai reservoir yang ada di bawah permukaan bumi, di mana semua ahli geologi yang berkaitan dengan petroleum dan ahli geofizik yang berkaitan dengan petroleum akan mencari benda ni, akan mencari perangkap-perangkap yang ada di sama ada di daratan ataupun di lautan. Jadi perangkap minyak, perangkap ini adalah berbagai-bagai jenis. Dia ada macam sebagaimana yang Pak Cu cerita tadi, dia ada perangkap bersifat macam anticline ataupun anticline, atau pelipatan yang dinamakan anticline, dan juga dia ada juga yang berkaitan dengan sesar, di mana sesar itu adalah sebagai penghalang daripada pergerakan petroleum, kemudian berlakulah pengumpulan petroleum di sesar kenaan. Jadi sifat-sifat sesar itu mestilah, sesar kita tahu sesar adalah pergerakan dua blok batuan. Jadi apabila pergerakan itu, maka akan menghasilkan satu zon yang kita panggil zon sesar. Jadi jenis-jenis zon sesar ni, kalau sekiranya zon itu terlampau longgar, maka dia itu sebagai memberi ruang untuk petroleum lalu melalui sesar berkenaan pergi ke tempat lain, ataupun dia itu sebagai satu carrier bag, ataupun satu conduit, ataupun satu ruang, ataupun satu jalan di mana petroleum boleh lalu melalui sesar. Tetapi ada juga sesar yang betul-betul dia jadi macam padat, dan kemudian hasil daripada pergerakan dia menghasilkan satu mineral yang mengisi yang mineral yang tak telap mengisi zon sesar berkenaan. Ini akan menjadi satu bertindak sebagai perangkap. Yang tadi Pak Ju cerita tadi, kalau sesar yang ada ruang di mana boleh lalunya hidrokarbon, maka itu adalah sebagai satu jalan untuk petroleum itu lalu. Tetapi kalau sekiranya sesar itu adalah tertutup dan kemudian di tengah-tengahnya mengandung mineral atau mengalami clay ataupun lempung yang boleh berupaya untuk menahan ataupun tak telap, maka ini adalah bertindak sebagai perangkap minyak. Okey. Dan kemudian dalam perangkap yang lain adalah sebagai contohnya di dalam lapisan batuan. Kita tahu bahawa lapisan batuan ada macam-macam lapisan. Kemudian dia lapisan yang penghujungnya adalah pinch, ataupun dia kata pinch out, dia tu adalah proses pengenapan yang ada. Jadi akan berlakulah proses di mana batu pasir akan meruncing dan kemudian habis, dan kemudian yang lainnya adalah dikelilingi oleh batu lumpur ataupun batu lodak yang tak telap. Jadi petroleum akan berkumpul di dalam batu pasir. Dan ini adalah sebagai kita panggil sebagai stratigraphic trap ataupun perangkap stratigrafi. Dan satu lagi adalah perangkap stratigrafi yang ada adalah kita panggil dalam istilahnya adalah Pak Cu tak boleh nak elak, mesti sebut jugalah istilah-istilah yang tak sepatutnya diketahui ataupun diketahui oleh masyarakat umum, tetapi demi menceritakan jenis perangkat ini Pak Cu terpaksa. Itu dipanggil dia unconformity ataupun ketakselarasan. Ketakselarasan itu merupakan salah satu juga perangkap petroleum yang dikawal yang kita panggil di kelas ke dalam perangkap stratigrafi. Jadi perangkap-perangkap inilah yang dicari sebenarnya, yang dieksplorasikan ataupun dikaji di mana tempatnya, dan dikenal pasti berapa besarnya, berapa saiznya. Inilah yang ada kerja-kerja yang terpaksa dijalankan oleh ahli geologi dan juga ahli geofizik di dalam bidang geologi petroleum ini.
Dan selain daripada itu, ada juga perangkap-perangkap minyak yang bukan di dalam batuan sedimen. Mana dengan lain perkataan, bukan di dalam batu pasir dan bukan di dalam batu kapur, tetapi dia ada di dalam retakan-retakan di dalam batuan yang tak poros. Jadi sebagai contoh, di dalam batu igneous kita tahu porositinya adalah kosong, tak mungkin ada porositi di dalam granite ataupun dalam batuan volkanik, dan juga batuan metamorfik yang begitu juga tak ada porositi, tetapi disebabkan retakan yang ada, retakan yang banyak di dalam batuan berkenaan, ini juga boleh bertindak sebagai takungan minyak. Jadi yang ini yang paling famous sekali di rantau kita ini adalah di Vietnam. Di Vietnam, di mana di petroleum tu dia ambil daripada perangkap yang ada di dalam batuan granat, atau kita panggil dia dalam granat yang yang retak di bahagian bawah sana. Jadi itu boleh menjadi sebagai batuan takungan minyak. Jadi macam mana kalau yang bentuk-bentuk takungan ini mesti kita ada kepakaran dia. Pakar dia yang menentukan apa jenis perangkap ini, maka dia ada satu kajian yang kita panggil sebagai, Pak Chu dah pernah sebut sebelum ini, iaitu kajian seismik ataupun kaedah geofizik seismik, di mana dia akan kalau di dalam lautan kita akan ada punca dia macam bom ataupun boomer, dan kemudian dikesan dengan hidrofon yang dipasang di belakang daripada kapal, mana dia akan tarik hidrofon. Jadi punca tenaga tu akan masuk ke dalam bumi, dan kemudian berkilometer di bawah sana, dan kemudian dia balik semula ke permukaan dan dikesan atau diambil jangka masanya oleh geofon. Jadi daripada situlah maka dia akan data-data berkenaan diproses, dan kemudian dia akan menjadi dipanggil sebagai seismic profile ataupun profile seismic. Daripada situlah maka bila berlakunya kita proses data, dia buang macam-macam benda tu, itulah punya teknik dah, cara-cara dia tu. Pak Chu pun tak berapa nak pasti juga, tapi yang paling jelasnya daripada keratan seismik itulah maka dibuat interpretasi ataupun dibuat penilaian sama ada kemungkinan wujudnya takungan minyak di kawasan berkenaan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, kajian itu adalah mengandungi dengan sama ada dia panggil dia 2D seismik ataupun dua dimensi, seismik 2 dimensi ataupun seismik 3 dimensi. Jadi semua rata-rata berkenaan akan disimulasi di dalam komputer. Dia akan tengoklah macam mana kalau sekiranya 2D je, ataupun seismik 2D, mana kita tak akan nampaklah dia secara 3 dimensi. Jadi untuk menjadikan benda tu sebagai 3 dimensi, maksudnya terpaksa adanya garis-garis seismik yang mesti criss-cross antara satu sama lain, supaya akan data-data tu lebih mantap, dan kita dapat membuat simulasi dalam bentuk 3 dimensi yang lebih meyakinkan di dalam menentukan saiz dan juga bentuk perangkap minyak yang ada. Jadi kepakaran inilah yang perlu ada terhadap seorang ahli geologi dan juga ahli geofizik, di mana mereka mampu memproses data-data ini, dan kemudian geologis ataupun ahli geologi akan menentukan di manakah perangkap-perangkap minyak bersesuaian, dan apabila dia tentukan perangkap minyak bersesuaian, maka dia akan membuatkan kajian-kajian yang selanjutnya
kemudian. Jadi itulah yang dapat Pak Cu cerita pada kali ini, adalah macam mana apabila kita dah jumpa perangkap, kalau kita tahu bahawa perangkap tu ada, maka kajian lanjutan, kajian terhadap perangkap itu akan dibuat secara betul-betul terperinci, yang melibatkan pelbagai bidang, bukan sahaja bidang geologi, dan bidang lain juga akan melibatkan diri dalam menentukan kesahihan sama ada perangkap berkenaan ada minyak ataupun tidak. Jadi bukan senang. Jadi tak ada siapa sebenarnya boleh tengok apa yang ada di bawah sana. Cuma yang kita boleh tengok adalah data-data yang dikeluarkan daripada seismik, dan kita boleh tengok dia punya data. Daripada data-data itulah maka kita boleh membuat tafsiran. Jadi tafsiran untuk menentukan adanya oil and gas dan sebagainya. Jadi daripada indikasi seismik ini juga kita dapat membuat tafsiran di mana dia ada bright spot dia. Bright spot tu maksudnya dia adalah tanda-tanda kemungkinan itu adalah disebabkan oleh kewujudan minyak di dalam perangkap di bawah permukaan bumi. Jadi itulah yang dapat Pak Cu kongsi pada kali ini. Jadi kalau sekiranya anda tengok macam mana kaedah-kaedah geofizik tu, kita ulang kembali video Pak Cu yang sebelum ini, yang mana Pak Cu dah menceritakan macam mana kaedah-kaedah geofizik tu dijalankan untuk menentukan sesuatu struktur yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi dengan itu sajalah daripada Pak Cu pada kali ini. Harap semoga perkongsian ini dapat memberi kefahaman, walaupun agak sukar untuk Pak Cu menceritakan untuk masyarakat umum, tapi harap-harap bolehlah difahami sedikit sebanyak tentang apa yang hasrat Pak Cu untuk memberi kefahaman kepada semua. Jadi sekian saja daripada Pak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.